Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syahriz Zamawang dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 30 April 2020. Sabah akan meneliti kaedah yang digunakan negara lain khususnya China dalam memerangi pandemik COVID-19. Justru kehadiran 8 pakar perubatan dari China ke Sabah diyakini dapat membantu negara memutuskan rantaian COVID-19. Menurut Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Muhammad Safi Abdal, lawatan singkat mereka ke Sabah kali ini adalah untuk berkongsi pengalaman berhubung pandemik tersebut. Namun dengan hubungan rapat antara Sabah dan China, perkongsian ilmu boleh dilakukan bila-bila masa menerusi teknologi komunikasi. Very valuable for us to share, not only to ensure that we can overcome the problem that we are currently facing, but also to ensure that we can position ourselves the time for the future, to ensure that we can build a better future, not only for Sabah, Malaysia, but also for China too. Beliau berkata demikian kepada media selepas menerima kunjungan pakar perubatan China di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, PPNS Kota Kinabalu. Setakat semalam, Sabah merekodkan 2 kes baru menjadikan keseluruhan 315 kes. 2 kes tersebut melibatkan daerah Kota Kinabalu dan Beluran. Jumlah kumulatif kes sembuh mencatat 228 kes, manakala kes masih dirawat sebanyak 83 kes dengan 7 kes dirawat semula. Lebih 7,000 pelajar Sabah yang berada di Semenanjung dan Sarawak akan dibawa pulang ke Sabah. Bagaimanapun, pelajar terlibat dikehendaki menjalani ujian saringan terlebih dahulu untuk memastikan tahap kesihatan mereka. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Safi Abdal berkata sekiranya ujian negatif, pelajar dibenarkan kuarantin di rumah masing-masing. Beliau berkata demikian kepada media di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Safi turut memaklumkan kilang projek amonia dan urea Sabah, Samur di Sepitang dan Terminal Minyak dan Gas Sabah SOGT di Kimanis dibenarkan beroperasi seperti biasa namun perlu mematuhi SOP ditetapkan. Sementara itu, mengulas mengenai kebenaran rana persendirian untuk beroperasi selain rana berdaftar, kerajaan negeri akan meneliti perkara tersebut dan akan memperkenal satu sistem yang membolehkan mereka didaftarkan demi keselamatan masyarakat. Perintah Kawalan Pergerakan PKP Tahap 3 menyaksikan seramai 248 individu sekitar Kota Kinabalu yang ingkar arahan ditangkap. Jumlah itu menyaksikan peningkatan tangkapan berbanding tahap sebelumnya. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent George Abdul Rahman berkata, sepanjang PKP Tahap 3, pihak polis membuat pemeriksaan lebih ketat dan tegas khususnya selepas 6 petang. Kita mengharapkanlah dalam PKP ini kita sudah mencapai tahap keempat ni sehingga 12 hari bulan ni. Hari bulan 5 ni. Kita mengharapkan tahap pematuhan itu bertambah. Walaupun ada kelonggaran, tapi kelonggaran itu pun berdasarkan keperluan yang kerajaan fikirkan perlu. Antaranya yang saya sebutkan tadi dari segi hardware. Ada sebahagiannya workshop yang terpilih pun ada. Bercakap kepada RTM di Kota Kinabalu, katanya purata harian kenderaan yang melalui 6 sekatan jalan raya di Kota Kinabalu adalah 10,000 hingga 15,000 kenderaan berulang alik. Setakat semalam, tahap pematuhan PKP warga Kota Kinabalu mencapai 98.4%. Tegasnya, meskipun kadar pematuhan adalah tinggi, namun orang awam diminta terus mengekalkan pematuhan dengan berada di rumah dan menghadkan aktiviti di luar sepanjang PKP yang kini memasuki tahap 4. Sementara itu, kru RTM yang melakukan tinjauan sekitar Kota Kinabalu dan Tuaran mendapati anggota keselamatan yang bertugas bertindak tegas mengarahkan pengguna jalan raya yang tidak memiliki alasan munasabah untuk keluar agar berpatah balik. Manakala bagi pengguna yang menyatakan alasan untuk bekerja, diminta mengemukakan surat daripada majikan. Seramai 118 pegawai dan anggota polis senakan yang bertugas sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP menjalani saringan kesihatan. Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Muhammad Azhar Hamid berkata saringan dilakukan di Rumah Kelab Ibu Pejabat Polis IPD Sandakan oleh petugas dari Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan. SCP Azhar yang ditemui media di Sandakan memberitahu semua anggota terbabit tidak menunjukkan sebarang simptom dijangkiti COVID-19. Dan usaha ini adalah sebagai tanda keprihatinan pihak pucuk pimpinan untuk memastikan petugas frontline ini dalam keadaan sihat, kerana mereka ini sering terdedah dengan
virus kerana dia bertugas di Sukatan Jalan Raya dan mereka ni bertugas sebagai tim pemantau PKP. Sementara itu, beliau turut memaklumkan Sekatan Jalan Raya SJR di Jalan Labuk Batu 16 dipindahkan ke Batu 32 Sandakan dalam usaha menyekat makan penduduk dari luar daerah. Pada masa sama, SJR Jalan Utara Batu 4 berhampiran Taman Pertama akan ditutup. Dalam perkembangan berkaitan, 3 individu di Sandakan yang diingkar arahan kuarantin di rumah ditahan dan dipindahkan ke Pusat Kuarantin Projek Perumahan Rakyat PPR Batu Putih Sandakan. SCP Muhammad Azhar yang juga Timbalan Pengurusi Pusat Kecemasan Operasi Bencana Sandakan berkata, kesemuanya ditahan selepas didapati keluar rumah ketika pasukan pemantau PKP melakukan lawatan ke rumah mereka. Menurutnya, tindakan memindahkan ketiga-tiga individu tersebut bagi memastikan mereka melengkapkan arahan kuarantin 14 hari yang dikenakan kepada mereka. PPR Batu Putih merupakan antara 24 pusat kuarantin di negeri ini yang dibuka sejak 16 Mac lalu bagi menempatkan pesakit dalam siasatan PUI. Penduduk pesisir pantai di Sandakan khususnya yang mendiami perkampungan atas air gempar selepas menyaksikan fenomena belalai air di kawasan perairan daerah itu awal pagi semalam. Kejadian kira-kira 1 pagi itu sempat dirakamkan oleh penduduk dari kampung Tabah Baru Sandakan. Berdasarkan perkongsian di media sosial Facebook dan WhatsApp, fenomena tersebut hanya berlaku di kawasan laut dalam tempoh singkat serta tidak menyebabkan sebarang kerosakan rumah atau kemudahan awam. Dalam pada itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sandakan dan Angkatan Pertahanan Awam ketika dihubungi memberitahu tidak menerima sebarang laporan mengenai kejadian tersebut. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, kejadian belalai air bukan asing bagi kawasan laut dan ia adalah fenomena cuaca. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sabah membuka semula operasi pembaharuan lesen bagi 7 pejabat JPJ terpilih mengikut zon di seluruh negeri Sabah bermula semalam. Ia melibatkan zon utara di Kota Marudu, pantai barat di Ibu Pejabat Kota Kinabalu, pantai timur meliputi Tawau, Lahadatu dan Sandakan, sementara zon pedalaman atas dan bawah masing-masing di Keningau dan Sipitang. Menurut pengarah JPJ Sabah Sadim Abdul, pembaharuan lesen berkenaan khusus untuk lesen kenderaan motor LKM, kenderaan perdagangan, lesen memandu Malaysia dan lesen vokasional GDL serta pemandu kenderaan perdagangan komersial sahaja. Tidak termasuk memperbaharui lesen persendirian motoka dan lesen motosikal serta cukai jalan kenderaan. Kerajaan khususnya Kementerian Pengangkutan Malaysia telah memberikan pengecualian kepada mereka yang telah tamat tempoh lesen memandu dan juga road tax ini, di mana mereka dibenarkan untuk memandu dalam tempoh PKP ini. Cuma apa yang perlu ialah memastikan insurans hidup ataupun masih lagi valid dan juga berkuat kuasa. Insurans ini penting kerana inilah untuk melindungi keselamatan pemandu semasa berada di atas jalan raya. Sadim Abdul ditemui pemberita RTM di Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Dalam tempoh PKP dilaksanakan, JPJ Sabah hanya beroperasi bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari. Pengurusan emosi dalam tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP penting untuk setiap individu menguruskan sesuatu yang luar daripada norma kehidupan seharian. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menerusi Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS melaksanakan inisiatif telecounselling sebagai sokongan psikologi kepada warga pendidikan serta pelajar di seluruh Sabah yang terkesan dengan penularan COVID-19 serta pelanjutan PKP sehingga 12 Mei depan. Menurut Kaunselor Pendidikan Negeri Sabah, John Paisal, talian Apa Khabar Kita merupakan medium maya yang digunakan pakai oleh sektor psikologi dan kaunseling serta sektor pembangunan murid untuk membantu mereka menguruskan emosi, terutama sepanjang tempoh PKP ini. Perkhidmatan telecounseling ini adalah percuma dan beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat, bermula 8 pagi hingga 5 petang, serta tertakluk kepada etika kerahsiaan. Di Negeri Sabah ini, di kalangan guru bimbingan dan konseling ada seramai 499 orang di sekolah menengah dan 420 orang di sekolah rendah, di mana keseluruhannya adalah seramai 919 orang guru bimbingan dan konseling. Ketika ini terdapat 29 kaunselor pendidikan di setiap pejabat pendidikan daerah di negeri ini. John menyatakan perkara itu kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, beberapa kaunselor pendidikan serta guru bimbingan dan kaunseling turut berkongsi pandangan dan pendekatan yang digunakan untuk mendekati klien.
perlu didendang dan disebarkan di pelbagai platform. Kita perlu melakukan satu pendekatan yang keluar daripada kotak. Kami telah menjangkau murid-murid kami menggunakan animasi pendek yang menarik. Inisiatif yang telah dijalankan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sabah untuk melaksanakan program kaunseling sepanjang tempoh kawalan pergerakan ini adalah sangat wajar dan bagi saya ia perlu diteruskan bagi membantu mengawal emosi di kalangan para pelajar. Sentiasa berusaha untuk mendekati murid-murid kami melalui berbagai media yang kami rasakan sesuai seperti WhatsApp, Telegram, Facebook dan juga panggilan telefon. Perkongsian info-info berkaitan dan ujian psikologi juga kami tetap teruskan secara maya untuk murid-murid kami. Kolaborasi yang baik antara klien dan kaunselor membolehkan setiap permasalahan diurus dengan baik, seterusnya melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu dalam memenuhi aspirasi negara. Sekian berita Pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Selaras dengan perintah kawalan pergerakan, stay at home, duduk di rumah, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19 dan kita mesti menang. Saya Muhammad Syahri Zamawang. Assalamualaikum dan salam hormat.